Perkembangan banjir antara fokus dari Sabah petang ini. Perinciannya bersama Enisia Dolus di Kota Kinabalu. Teruskan. Ya, Otto, jumlah penduduk terjejas banjir di 5 daerah terus mencatatkan peningkatan. Setakat 4 petang tadi, 6,655 penduduk daripada 2,326 keluarga ditempatkan di 31 pusat pemindahan sementara PPS. Berdasarkan infografik Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Tenom mencatat jumlah penduduk paling tinggi dengan 4,345 orang, membabitkan 1,467 keluarga di 21 PPS. Di Beaufort, jumlah penduduk dipindahkan meningkat kepada 1,529 orang daripada 535 keluarga. Manakala di Sipitang, 340 penduduk daripada 151 keluarga di 2 PPS. Sementara di Membakut, 441 orang daripada 173 keluarga berlindung di 3 PPS. Sementara itu, bencana banjir di Suk pulih sepenuhnya. PPS Dewan SLDB Dalit Gana ditutup pukul 2 petang tadi. Pengisytiharan dibuat Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Caroline Benjamin Jiungan. Susulan banjir di daerah Beaufort, gangguan bekalan air sejak 3 hari lalu dijangka pulih secara berfasa bermula hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Serina Olivia Chong. Silakan, Oli. Baik, terima kasih. Ketika ini kami berada di Loji Rawatan Air Kampung Limbawang bersama dengan Pegawai Daerah Beaufort, Tuan Muhammad Nazri Ajun. Baik, Tuan, terima kasih. Mungkin Tuan boleh perincikan isu semasa berhubung bekalan air di daerah Beaufort ni. Okey, terima kasih Oli. Seperti yang dimaklumkan tadi, selepas kita istiadat bencana pada 25 hari bulan, so hari ini hari ketiga lah. Bekalan air di Beaufort ni sudah terputus seperti mana yang dimaklumkan oleh Jabatan Air kepada kita lah, pihak JPBD. Susulan daripada LRA 1 dan LRA 2 yang tidak berfungsi sebabkan tahap kekeruhan yang terlalu tinggi bekalan air mentah daripada Sungai Padas. Cuma pada hari ini saya dimaklumkan oleh juruterbahagian Jabatan Air Beaufort, LRA 2 kemungkinan besar boleh beroperasi, tetapi secara akan pulih secara berperingkat lah. Baik, Tuan, mungkin berapa lama agaknya bekalan air ni akan pulih sepenuhnya? Okay, biasanya kalau mengikut jangkaan daripada Jabatan Air, sekiranya LRA 2 ini boleh beroperasi pada hari ini dan kemungkinan esok atau lusa LRA 1 boleh beroperasi dan mungkin 3-4 hari selepas tu boleh pulih sepenuhnya lah. Pihak Jabatan Air boleh menyalurkan bekalan air kepada seluruh penduduk di daerah Beaufort. Baik, Tuan, bagaimana pula dengan persediaan daripada pihak Tuan untuk membantu penduduk terjejas banjir yang masih berada di PPS ni? Okey. Sekarang ni melalui Jabatan Air dan juga Majlis Daerah Beaufort, kita sudah usahakan juga walaupun ada masalah bekalan air, tetapi kita utamakan dulu mangsa banjir di PPK dan PPS. So sekarang ni kita telah pun menggunakan lori, sehingga dalam 3 atau 4 lori begitulah Jabatan Air dan juga Majlis Daerah Beaufort untuk membekalkan semua PPK dan PPS untuk top up air, dan bekalan ni kita ambil daripada Loji Rawatan Air di Membakut. Baik, sekian perkongsian berhubung keadaan semasa bekalan air dari Beaufort bersama dengan Tuan Muhammad Nazri tadi. Sekian perkongsian daripada kami di Beaufort. Sementara itu, di Membakut, banjir dilaporkan semakin pulih apabila paras air sungai semakin menurun. Beberapa kampung yang sebelum ini dinaiki air juga semakin surut dengan beberapa penduduk sudah kembali ke kediaman masing-masing. InsyaAllah saya difahamkan daripada petugas-petugas, ada beberapa kampung yang telah surut sepenuhnya. Dan kita tengok sampai petang ini, seandainya air benar-benar telah surut, mungkin ada beberapa mangsa-mangsa banjir yang tinggal di PPS ini, mungkin kita benarkan mereka untuk balik dan membersihkan rumah-rumah mereka lah.
Beliau ditemui pemberita di PPS Dewan Kesenian Islam Membakut. Bagaimanapun, Yusri berkata pihak berkuasa tempatan tetap meningkatkan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan gelombang kedua akibat perubahan cuaca. Penduduk terjejas banjir yang berteduh di PPS Membakut menzahirkan rasa terima kasih atas bantuan berterusan dan tindakan pantas kerajaan serta agensi penyelamat. Mereka yang ditemui RTM di PPS SMK Membakut berpuas hati dengan penyelarasan bantuan merangkumi tempat pelindungan selesa dan keperluan asas mencukupi. Saya bersyukurlah dapatkan. Saya tidak perlu juga bantuan-bantuan apa-apa. Yang penting anak cucu saya selamat. Semua selamat, alhamdulillah. Dalam bulan puasa ni kami boleh dapat menunaikan ibadah puasa dengan baik. Ada bantuan makan sahur. Alhamdulillah lah. Kalau bantuan dari segi makanan di sini cukup. Tapi kalau bantuan dari segi benda lain belum lagi lah ada. So saya harap pihak-pihak berkenan menyalurkan sumbangan-sumbangan ke bantuan dengan segeralah sebab kita sangat memerlukan. Apa yang kami harap semoga kerajaan terus memantau masa-masa banjir yang banyaknya terjejas dari segi mungkin harta benda. Ini lagi akan menjelang hari raya. Jadi harap kerajaan akan lebih banyak memberi bantuan dari segi yang sepatutnya dan sewajarnya dari pihak kerajaan. Kos pemulihan sekolah terjejas banjir di Beaufort kali ini dianggarkan mencecah puluhan ribu ringgit bergantung kepada tahap kerosakan. Anggaran itu melibatkan 3 komponen utama iaitu operasi pembersihan, penyelenggaraan infrastruktur serta penggantian perabot dan peralatan sekolah. Pegawai Pendidikan Daerah Beaufort Gani Senang berkata, peruntukan pembersihan perlu dipohon kerana kawasan terjejas berada di luar skop kontrak sedia ada. Penyelenggaraan pula melibatkan pembaikan fizikal seperti pintu, dinding dan kemudahan lain yang rosak akibat banjir. Bagi sekolah yang mengalami kesan minimum, kos pembersihan dianggarkan sekitar RM3,000. Namun jika diliputi lumpur tebal dan memerlukan jentera berat, kos boleh meningkat antara RM7 hingga RM8,000 bagi sebuah sekolah. Setakat ini, 4 permohonan peruntukan telah dikemukakan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan sedang dalam proses penilaian. Secara keseluruhan, kos pemulihan setiap kali banjir lazimnya antara RM25 hingga RM50,000 dan pernah mencecah RM100,000 dalam kejadian banjir besar tahun lalu. Rumah anak yatim dan asnaf As-Sakinah di Kinarut Papar kini memiliki kompleks sendiri. Perasmian kompleks berkenaan disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Ahmad. Dalam ucapan perasmiannya, Tun Musa menyarankan agar pihak pengurusan kompleks yang menempatkan lebih 30 anak yatim itu terus memperkukuh aspek pendidikan, pembangunan rohani serta kemahiran hidup para penghuni. Menurut Tun Musa, kompleks tersebut bukan sekadar pusat perlindungan tetapi institusi pembentukan sahsia dan pembangunan masa depan anak-anak yatim. Ia juga menjadi simbol kasih sayang, lambang keprihatinan serta tanggungjawab sosial umat Islam terhadap golongan memerlukan. Tun Musa turut melahirkan rasa syukur apabila terdapat kalangan penghuni berjaya melanjutkan pengajian ke beberapa universiti di seluruh negara. Sempena majlis ini, beliau menyampaikan sumbangan daripada Majlis Ugama Islam Sabah dan sumbangan peribadi beliau kepada para penghuni. Kerajaan negeri mengagihkan geran tahunan berjumlah RM3.1 juta kepada 51 persatuan sukan di negeri ini bagi memperkasa pembangunan atlet. Ia disalur berdasarkan permohonan program persatuan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, persatuan yang menerima peruntukan ini perlu menggunakannya secara berhemah selain mengemukakan laporan sahih kepada kementerian. Jadi kita berharap agar dengan geran dan juga insentif ini akan dapat dimanfaatkan sebaik yang mungkin. Setiap ringgit ataupun setiap sen yang kita salurkan kepada persatuan-persatuan ini dapat dimanfaatkan untuk mencipta lebih banyak lagi kejayaan-kejayaan yang boleh menaikkan nama Sabah di arena sukan negara maupun antarabangsa.
Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian skim insentif kemenangan Sukan Kebangsaan dan Antarabangsa 2025 serta penyerahan Geran Persatuan Sukan Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Pada majlis ini, kerajaan negeri menyampaikan skim insentif kemenangan Sukan 2025 berjumlah lebih RM807,000 sebagai menghargai kecermelangan atlet sepanjang tahun lalu. Ia melibatkan RM269,850 bagi sukan able dan RM537,200 untuk atlet para. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani. Otto. Baik, terima kasih Anne langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.